Okay, Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Tak ada suara saya. Waalaikumsalam, madam. Dengar. Tak dengar suara Aisyah. Okay. Dengar Dengar. Dengar tak? Wais, suara saya. Tak bisa dengar suara Allah. Dengar. Okay. So, insyaAllah, bila syaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum dan selamat pagi. Skrin nampak kan? Skrin saya? Nampak, madam. Okay. Saya tak biasa sangat dengan Zoom ni. Kan macam takut ada benda yang ni ke. Saya sebenarnya Gmail tak boleh nak share screen. Saya tak faham kenapa. Saya dah update dah. Tak ada juga. Kalau macam mana nak buat tu? Apalah. Okay. InsyaAllah kita sambung chapter 2 kan? Betul tak chapter 2? Kalau Zoom dia boleh share screen, maksud saya boleh slide kan dia ke tak? Faham tak saya? Saya boleh tekan tak? Kalau saya ni, sekejap saya tekan. Apa yang dia tak jaga? Awak nampak besar? Betul? Hello? Belum membesar lagi, madam. Belum ni? Saya tak link ni sama Gmail ku. Tak apa lagi? Tak apa saya? Belum lagi, madam. Dia gerak tak next slide? Masih lagi dekat slide 1, madam. Okey lah. Dia tak gerak ni. Okey, dia gerak. Ni gerak sebab saya tak share slide dia. Dia tak boleh slide yang besar. Dia kena kecil jugalah. Okey lah, saya insyaAllah ni chapter 2 hari ni, offshore foundation lagi. Cumanya untuk chapter 2 ni awak akan belajar tentang pi capacity lah. Capacity pi. So untuk yang second ni adalah yang awak tahulah macam mana pi foundation, shallow foundation, spark-can dengan anchoring system. Ni chapter dalam foundation ni. Okay, so untuk yang offshore foundation, untuk yang chapter 2 iaitu pi foundation kan, kita akan belajar yang ni lah, pi foundation yang belah kiri ni. Kalau tengok yang belah kiri ni pi foundation, yang tengah ni shallow foundation, and yang belah sekali adalah spark-can. Okay, untuk pi foundation, ni awak akan belajar dia punya how kita nak install bagi pi foundation untuk platform ni, untuk platform jacket lah, especially kalau kata yang ni untuk shallow foundation, kita akan belajar macam mana dia punya GBS ni, gravity based structure ni kat bawah. And then yang spark-can pun sama, dia adalah macam ni kat bawah sebab kita kan berkisar tentang foundation. So we talk about the under of substructure lah, bukan superstructure kan. Okay, so type of load acting on field offshore platform, as we discussed it before, dia melibatkan banyaklah kan, dia ada dead load, live load dengan environmental load. Ini adalah secara specifically untuk satu platform. Contoh kalau dead load, dia punya mass of structure to itself lah. So kalau gravity dia adalah ke bawah. Maksudnya dia berada di y-axis lah. Okay. Kalau kata live load pula, banyak live load ni, dia ada vibration, ada bulge, ada erecting. Okay. Ada erecting. Erecting ni tahu apa erecting ni? Ni erecting ni. Tahu tak? Anyone? Nak try? Erecting. Ada kan? Tegangannya. Dia macam nak mention yang kalau ada benda tergantung dekat situ, and bila dia lepaskan, dia akan mengalami renjatan lah. Maksudnya macam
you gerakkan sesuatu and then you putuskan dia. Macam itulah ibaratnya. So directing ni akan adalah bila you nak load any structure yang you nak load any barang dekat your platform lah. Macam dalam gambar tu itself lah, dia show yang tengah angkat barang and then dia happen kat situ adalah erecting to itself. So need to consider jugalah dia sebagai live load sebab dia tak selalu ada lah waktu proses erecting tu ataupun proses pemindahan loading and unloading barang sahaja dia akan ada. Okay, clear? And then kita ada installation. Okay, installation tak selalunya berlaku lah. Sebab apa? Tak kalau hari ni buat installation kan, hari ni install lagi, esok install lagi kan. Tapi untuk benda yang kena maintenance tu maintenance lah. Tapi we talk about installation So dia benda yang live load lah. Dia benda yang tak kekal. Dia just ada time ada lah, tak ada lah dia Okay, untuk buoyancy pula. Someone told me about buoyancy please. Ada tak? Siapa nak cerita pasal buoyancy ni? Keampungan, okay. Macam mana dia boleh timbul? Disebabkan apa? Ada pun. Daya keampungan, kenapa dia jadi live load? Sebab benda tu boleh cabut. Cabut? Macam mana? Tak apa, lain. Adik nak try? Adik buat apa dik? Tidur ke? Demam, semua laki demam ni. Okay ke? Ya Allah, saya lupa nak tanya khabar. Semua demam ke? Semua demam. Positif. Awak ni ke? Apa tu kontak ke? Kontak ni tu demam tapi sekarang. Kontak dengan siapa? Sudah. Yang hari tu ke? Yang apa hari tu lah yang korang cakap korang positif. Hari siapa lah yang positif? Nama apa dah? Wise positif Saya main tembak ni untuk kali. Tak cakap pun kat saya. Tidak saya pergi atas makan lah. Saya gulung hari 4 hantar gawak. Oh ya ke? Syabak Allah. Tak apalah, sekarang anda okey ke? Ke ada apa-apa side effect post-COVID? Sakit lagi tekak. Sakit tekak hilang dia. Walaupun makan ubat dah jadi. Siapa yang lagi kena ni? Uwais lagi? Adik positif lah. Lepas tu else ni siapa? Amsa? Belum buat lagi tapi dah testless. Test dah ke? Belum buat lagi tapi dah testless. Testless. Oh ingatkan dah test. Oh ya ke? Kena buat lah tu. Awak seorang ke? Hamzah? Senyap je. Ya saya ni. Apa Hamzah? Awak okey tak? Saya seorang tak miss. Lelaki 4 lain semua kena. Awak duduk mana? Saya duduk sekali kot saya dia. Dia sekali je? Oh. Syakir pun? Syakir kena juga. Syakir kena tak? Syakir tak napas tu? Senyap je. Hidup je Syakir? Hidup. Okay lah. Apa nak tanya Zania? Jadinya memang kelas online lah. Tapi yang gegar okey kan? Saya walafiat. Miss dah okey Miss? Saya insyaAllah saya hari tu kontak je. Cumanya tu lah. Just in case kan risau kalau saya kontak saya pergi kerja. Risau kawan awak lah. So kontak sampai hari Isnin. InsyaAllah. Saya ingatkan boleh lah kita dah face to face hari apa kita kelas face to face kami Tak? Sepatutnya. Kira tak boleh lagi lah. Sambung lagi lah awak punya ni. Dapat gajo. Lepas tu bila nak berakhir harap lepas ni dia macam kena sekali tu dah kebal lah dok. Biasa orang kawan gitu. Kena sekali dia kebal. Betul Miss. Saya Alhamdulillah tak kena lagi ni so far. Tak jauh lah.
Dia tak kebal lah maksudnya. Tak kebal macam saya awak. Awak dah pernah kena ke Hamzah? Tak pernah lagi? Dok Miss. Nak kau dah pernah kena. Ada ke yang dah second sekali kedua? Second time? Tak ada. Semua first time lah. First time. Okay lah. Jaga diri molek nak buat dan last kali semua orang kena jadi nanti. Okay, apa tu? Lepas tu boleh fikir ke tak kenapa dia dikategorikan sebagai apa? Biosi ni adalah live load. Teka je. Tembak je. Yang gagal? Nak tembak? Tak nak tembak? Di mana habis gagal senyap? Sihat ke tak? Adik, kawan-kawan sihat ke tak? Sihat. Dah awas. 2 hari tak bangun. Siapa tak bangun? Dua Awak hari. lah. Ni demam. Sakitnya. Sakit sangat tu kalau tak boleh bangun tu. Kita bukan tak nak bangun, dah tak boleh bangun kan. Melawan sakit tu satu dah. Yalah, lepas tu okey ke tak ni? Kelah hari ni tu tak boleh fokus. Dalam keadaan khayal gitu. Raya dah ni. Dua hari tak bangun. Ya Allah, awak tak makan ubat ke? Ke tak jadi benda kalau makan ubat? Tahan juga kan? Makin dah makin. Makan lemon tak? Dia makin mai habis tak Bukan jadi cengkeh. gabung. Tak jadi gabung? Dah sekali masa je treatment dia. Dulu. Sekejap Okay. So tak apalah, saya go dulu mana yang boleh hari ni Maksudnya saya pun slow-slow je lah. Tak adalah saya masukkan banyak benda hari ni. Yang dari introduction untuk calculation pun tak masuk juga lah hari ni sebab projek kedua ni apa dia panggil untuk calculation kan. So hold dulu lah. Tapi memang tak akan sampai pun hari ni sebab saya dah bajet akan ada dua kelas lah at least untuk ni. Chapter tu. Okay, so insyaAllah kalau kita kata Biosi tu, kenapa dia adalah live load? Sebabnya keadaan di sekitar ataupun di sekeliling platform ni sendiri memanglah mengalami Biosi tu kan. Dan tekanan air yang ada adalah berubah mengikut dia punya keadaan air ataupun current wave yang dia ada tu. Kalau kata current wave tengah laju masa tu, so dia macam dia nak stabilkan dia punya platform, Biosi dia akan lagi besar. Tapi bila dia tak stabil, dia akan low macam tu je. Maksudnya dia steady je. Itu yang akan menyebabkan dia mengalami live load lah. Instead of dead load. Kita tak boleh kategorikan dia Biosi. Dia kan terapung semua, dia dead load lah. Tak So, Biosi ni adalah bertindak dengan berat ke atas tu. Kalau kata berat pun berubah, Biosi pun berubah. Kan, ingat tak kita belajar FMC, fluid mechanics? Kan? You ada power, force yang dari atas akan melawan Biosi kan. Kalau force tu maksudnya dia mass to itself lah. Dia letak bola atas air, dia Biosi tu akan menolak untuk dia punya terapung kan. Tapi kalau bola tu lelok je dia punya mass, so Biosi pun tak besar mana lah. Sekadar ada macam tu je lah. Okay, clear. Okay, and then environmental load. Okay, untuk environmental load, dalam platform ni,
kita biasanya akan menghadapkan dengan wind kan, angin ribut. So kawasan atas ni memang akan terdedah dengan wind lah. Lepas tu current wave, arus ombak ni. Ikut cuaca. Kalau cuaca hari tu memang berangin, then your current akan jadi laju. Lepas tu ombak akan lagi besar. Seismik, earthquake ni dekat bawah lah. Seismik ni. Maksudnya benda yang akan membuatkan dia berlaku berdarah kan. Tapi tu semua environmental lah dan kita unexpected lah. And then ais sekali kalau kawasan tu yang ada ais dia memang akan pergilah. Okay, okay, next. Untuk pile foundation, ini adalah typical pile structure untuk soil interaction. Okay, saya ulang sekali lagi. Ini adalah typical pile structure untuk soil interaction. Okay, sorry. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia just nak show yang akan ada skin friction, hala ke atas, yang skin friction hala ke bawah pun ada, dan dekat platform ni kita tuju pada platform, dekat foundation. Dekat kawasan foundation ni dia ada bearing. Okay, so kita baca dia punya ayat kat sini. Piling for bearing and offshore structure must be installed to develop the required capacity in bearing, uplift and lateral resistance. Bermaksud kita kalau nak install kita punya foundation, dia sangatlah kena consider kita punya capacity bearing kat bawah ni. Maksudnya tidak balas daripada soil tu ke platform, ke foundation tu sendirilah. Uplift maksudnya boleh jadi bila kita masukkan sesuatu, dia akan ada daya tolakan untuk kita keluar ke atas. So itu adalah antara skin friction yang ada lah, and then dia akan mengalami uplift ke atas menolak dia kan. Lepas tu lateral resistance. Okay, lateral resistance. Kerintangan lateral maksudnya horizontal. Saya ulang sekali lagi lateral tu adalah horizontal. Bermaksud daya yang horizontal, melintang. Apa sahaja daya yang melintang, dia akan membagi rintangan lah. Maksudnya kalau kata you tengok dekat X ni, sorry. Tengok dekat Y ni. Ini tok ni pink ke? Okay. Tengok dekat Y ni. Nampak tak dia punya ni? Ini adalah macam mana soil profile tu berlaku. Okay. Keadaan macam ni adalah sama kes macam kita belajar dalam soil mekanik engineering kan? SMP. Sama. Yang mana kalau kata inilah segitiga ni yang ada resistance tu, yang ada strain resistance, kita ada siapa lagi? Saya bela ni jap. Kita ada apa? For water pressure, effective stress, yang that one. Okay, so inilah yang melibatkan lateral resistance. Okay, for offshore bridge pier, minimization of settlement may also be characterized. Maksudnya untuk offshore punya bridge kan, kita kena minimalize, kita kena kurangkan dia punya settlement lah. So ada benda lah yang kita kena consider in case by case lah. Okay, stiffness under lateral load as well as strength and the ability to accept overload is in that time so important characteristic. Bermaksud kat sini kalau kata pasal stiffness, dia adalah under lateral load. Load yang melintang juga. Maksudnya apa? Bila kita kata kita kenakan load yang melintang ni, dia akan cuba untuk nak melawan daripada berlaku instability, overloaded, benda yang over kena kat dia kan. So benda ni kena consider jugalah dalam pile foundation. So ada 3 point kat sini. 1, 2, 3. Okay. Clear? Saya go to the next slide. Okay, next slide. Macam mana nak go next slide? Tak gerak pun. Okay. Oh macam ni Lepas tu kena erase ke semua benda ni? Macam mana nak erasekan semua?
Oh, kena menu ke? Ada cara clear all my drawing. Okay. Ini adalah offshore pie capacity. Bermaksud pie yang untuk kita punya pembinaan offshore, dia ada kapasiti yang harus dia tanggung. Okay. Dia ada possibility untuk tanggung jenis load apakah. Faham tak? Okay, so ada dua lah kat sini. First kita ada axial capacity, yang kedua kita ada lateral response capacity. Okay, untuk axial capacity, apa maksud axial? Apa maksud axial? Menegak. Menegak. Betul? Menegak kan? Maksudnya apa-apa kapasiti bagi satu structure of pie ni ataupun pie foundation kita ni, kan kaki dia tu dia mengalami axial capacity, mengalami load yang daripada axial seperti shaft skin friction dengan end bearing. Okay. Untuk shaft skin friction macam gambar yang sebelum ni, dia adalah yang melawan soft soil. So dia adalah arrow ke bawah. Kan? Yang ni arrow ke atas. Sorry. No. Ni sendiri adalah dia punya apa panggil? Skin friction ni. Dia kalau soil ke bawah. Apa faham tak maksud saya soft soil ni ke bawah? Maksudnya bila awak masukkan pie ni dalam tanah, awak akan ke bawahkan dia kan? Akan ada apa panggil daya yang menolak dia daripada kita tolak pie kita tu terus masuk. So tak boleh, benda tu disebabkan oleh adanya shaft skin friction. Bermaksud shaft skin friction ni dia adalah perimeter di seluruh permukaan kita punya foundation tu. Pie tu sendiri. Kita kena buat piling kan. Ni pie. So dia ada dia punya okey, nampak tak? Dia punya load dia sendiri dan dia ada area dia sendirilah. Dia tak boleh nak main taram buat je lah yang dia punya ni. Sebab kalau soalan saya biasanya akan tanyalah bagikan dua jenis type offshore pie capacity, iaitu axial capacity dengan lateral response capacity kan. So axial capacity tu apa pula? Dia ada dua, shaft skin friction dengan end bearing. End bearing ni macam mana pula? Okey, untuk end bearing ni dia adalah di hujung end di bawah. Ni di bawah. Bermaksud berlakunya hanyalah di bawah permukaan. Okey. So dan skin friction tadi hanya berlaku dekat soft soil lah. Bila dia pergi dekat firm soil, that's why bila kita tanam satu structure yang ada firm soil, dia tak boleh nak ke bawah dah. Sebab yang tu ada end bearing, yang mana end bearing tu lah yang akan menstabilkan dia. Sama macam buoyancy tadi. Kalau you kata mass tu turun and then buoyancy akan naik, itulah keadaannya. So same goes to this one lah. Kalau kata you tanam pie foundation, you masukkan dalam tanah, dekat kawasan soft soil tu akan ada skin friction. But then dekat bawah yang ada firm soil, dia ada end bearing yang akan menguatkan dia lagi supaya dia tidak terus ada settlement ataupun any torsion yang berlaku lah. If any case ada load yang terlampau berat, tak berlaku lah sebab kita dah ada end bearing ni. Okay, we have removed the minute. A gift from Zoom, running out of time, we have removed the 50-minute time limit on you. Wow, maksudnya saya ada lebih 40 minit ni kata. Dia bagi hadiah ke saya, Zoom. Sebab hari ni first time sign up Zoom. Okay, so kalau tengok dekat, faham clear tak untuk axial capacity ni? Ada soalan tak? Ada soalan tak?
Ada soalan tak satu, ada soalan tak dua, ada soalan tak tiga. Tak ada. Okey, untuk satu lagi kita punya pi capacity adalah lateral. Lateral bermaksud dia adalah dari segi melintang. Okey, dia dari melintang kan. So antara benda yang melintang yang awak akan dapat adalah macam tadilah kita akan ada effective stress. So ini adalah antara graf yang awak perlu lukis lah in case saya tanya lateral response capacity tu macam mana dia respon. Okay, awak tengok dekat sini. Sekejap saya besarkan sikit Okay. Okay, cuba tengok. Kalau lah dekat sini, ni adalah dia punya depth lah, kedalaman dia. Nah, ini yang berlaku lateral tadi tu. Sebabnya bila kat bawah akan ada lateral force yang kuat, dia akan menyebabkan atas jadi terbending. So daripada sinilah dia menghasilkan bending moment. Dan dekat mana plastic moment? Dekat maksima dia ni. Yang almost dia reach ni. Badan disebabkan ada soil reaction, dia ada ultimate resistance yang membuatkan dia tu possibly tak akan bending lah maksudnya. Just masukkan balik dia, so dia akan ada benda yang menahan dia daripada dia bending lah. Sama kes kalau kita buat pengiraan effective stress for water pressure dengan string tu kan. Ini adalah cerita pasal tu lah. So it's okay je untuk awak lukis satu sajalah. Maksudnya saya akan nak yang ni lah. Yang mana dekat sini akan berlaku depth. Lepas tu bending moment akan berlaku disebabkan oleh lateral force yang terkena dekat kita punya pi structure. Okey, itu je. Okey, tak semua orang masih boleh bernafas? Okey, untuk yang ni, okey, kita ada ni adalah penerangan lah untuk macam mana berlakunya axial depression, axial compression, axial compression Okay, kita tengok. Untuk resistance axial compression, the pi transfer is slowed by skin fracture along its outside perimeter. Macam saya cakap lah, macam saya mention tadi lah. Dia berlaku di sekeliling dia lah. And by end bearing on its tips. Dekat hujung dia berlaku end bearing. Yang mana provide tu, yang mana tip yang tu adalah untuk lagi closer ataupun plug supaya dia tak yield, dia tak macam pasir tu akan keluar lah. Okay. Maksudnya bearing ni dia bukan kita buat tapi dia memang ada disebabkan oleh keadaan structure fizikal tanah tu sendirilah. Okay, for resisting axial tension, the dead weight of the pipe plus that of the internal plug of soil plug the skin friction are available. Untuk axial tension pula dia kata untuk kita nak resistant axial tension, kan tadi adalah compression, yang ni tension. The dead weight of the pipe, berat pipe tu sendiri kita kena tambah dengan internal soil dan tambah dengan skin friction yang ada ni untuk cari dia punya tension lah. Okay, tak ada apa-apa pun. Just nak mention yang Just nak mention yang ni je lah, by skin friction along its outside perimeter and by end remaining on tips. Okay. Okay, so yang ketiga, Allah. Yang ketiga, untuk lateral load, maksudnya yang tadi yang saya mention tadi kan, most of the structure in that water yang melebihi 30-40 meter depend on the bending resistance of the pipe interacting with the passive resistance of the soil in the near surface stratum. Maksudnya dia adalah bergantung kepada kedalaman air tu kan. Bila mana bending tu akan meresistkan, bending resistant, maksudnya dia tak akan bending dengan itself pun, tak akan bend dengan itself pun without any benda yang ada kacau dia lah. So macam kalau ni dia kata bila dia interacting dengan passive resistant soil yang dekat dengan surface stratum. Surface stratum ni dekat bawah maksudnya. Okay, so the pipe must have sufficient strength to resist the resultant moment. Dia kena ada sufficient strength untuk nak lawan resultant moment. Resultant moment ni adalah satu benda yang
pusing kan. So capability untuk dia terbalik atau demolish sangatlah tinggi kan. Okay, so the capacity mana dah? Shear, and dia ada shear lah dekat level untuk prevent daripada biaxial buckling. Biaxial buckling ni maksudnya dia punya pi tu sendiri yang buckling. Buckling tu dia ada macam apa nak cakap macam you potong sesuatu, contoh mana susah cakap nak buat. Okay, you potong pokok pisang lah. Bila pokok pisang tu you kerak kat tengah ya. Lepas tu bukan tengah tu bukan you kerak semua pun. Hilangkan dia punya luaran saja. Lepas tu you press daripada atas. So dia akan ada buckling dekat sekeliling dia tu. Mana nak cakap dengan awak, faham tak? Buckling tu maksudnya you punya pi tu membengkak je lah. Dia jadi bekok. Faham dah? Okay. The capacity to resist lateral load can be improved by increasing the stiffness. Okay, so kita kena upkan dia punya stiffness lah. And moment capacity of the pi in the critical zone near and just below the mark line by growing in an insert pi, by increasing the wall thickness of the steel pi through this zone or by filling the pi with concrete in this zone. Okay, just nak mention yang tu tadi je. Okay, so kita masuklah untuk 5 foundation. Semua orang okey ke? Kalau tak okey, saya nak stop sampai sini dululah. Siang pula awak. Boleh ke? Saya macam okey tak? Okey nak sambung ni? Sihat ke? Are you feeling well? Amsyah? Okey tak? Ya. Okey. 1 sampai 5? Ikut Adam lah. 1 sampai 5, berapa rate? 1 paling tak okey, 5 paling okey. 2.5 lah. Adik, 1 sampai 5? 2. 2? Hamzah, 1 sampai 5? Hamzah. Saja ke Miss? Ya, Hamzah. 1 sampai 5 rating. 1 paling tak okey, 5 paling okey. Saya okey je. Berapa? Saya 3. 3 okey awak. Teruknya. 3 okey awak. Okey, sekejap. Adriana? 1 sampai 5? Perempuan okey Miss. Perempuan sihat semua Miss. Senyap je. Adriana, 1 sampai 5? Ada 3.5. 3.5. Okey dia 3.5. Okey kawan-kawan. Okey. Ain? 4. 4. Syafita? 1 sampai 5? 3. Siapa lagi? Uwais? 1 sampai 5? 3 je. Oh sedih betul lah awak ni. Syakir? 1 sampai 5? 3 meter. Oh 3. Adik dah tadi kan? Ke belum adik? Adik? Dah. Ya. Dah, eh? Oh ada berapa? Ada 8. Betul awak ada 8 kan? Average juga. Semua orang punya average 3 lah. Tak sampai 4. Tak sampai 5 of course lah. Okay, saya sambung sikit lagi sebab 3. Okay. Kalau 2 saya dah sambung lah ni. Sambung sikit lagi. Untuk Pi Foundation. Sikit je lagi. Saya tak akan sambung lah untuk dia punya lagi-lagi structure. Okay, sampai untuk Pi Foundation. Okay, apa maksud Pi ni? Kita boleh pergi pada maksud Pi dan contoh-contoh je lah dulu. Okay, Pi ni adalah can be defined as a structure column installed in earth and provide to offer support to or to resist force. Maksudnya dia adalah satu benda yang kolom ni boleh bayangkan lah dia bulat lah.
ataupun petak boleh, tak ada kisah. Maksudnya dia benda yang panjang. Yang diinstal dalam bumi dan provide to offer support how to resist the force. Untuk dia bagi support ataupun untuk nak melawan any force lah. Basically, pi can be divided into 3 major category, yang mana apa yang kita akan cover dalam ni adalah installation method dia, material yang biasa kita guna dalam pi foundation, and then structural use dia, how dia bertindak dalam structure tu kan. Okay, so dalam pi kita ada 2, iaitu kita ada driven pi dengan drilled pi. So untuk nak installation method dia untuk driven pi ni, kita akan tengok macam mana, and then untuk drilled pi pun macam mana kita tengok. Okay, untuk driven pi dia adalah memang relatively long lah, panjang, slender column, memang untuk ayat macam tadi untuk provide and support to resist force, yang dibuat daripada preform material. Maksudnya material yang memang dah dibentuk lah, and having a predetermined shape and size that can be physically inspected prior to. Maksudnya boleh je apa-apa bentuk dan saiz kita boleh buat lah. And during the installation, maksudnya dia bergantung kepada macam mana bangunan dia kita nak buat, ataupun bergantung kepada waktu kita nak install tu dia nak jenis macam mana. So dia berdepend lah. And which is installed by impact hammering, dan biasanya dia di-install melalui impact hammering lah. Impact hammering ni maksudnya satu method yang kita dengar tak? Kalau ada lalu dekat construction, dia akan bunyi tang, bunyi tang, benda tu. So benda tu lah impact hammering ni, yang kita tukulkan kat dia daripada atas, zup dia masuk ke dalam. Tapi by stage lah, pukul masuk dalam, pukul dia masuk dalam. Kalau siapa pernah pergi construction ataupun lalu kawasan construction, you might be dengar lah. Tapi untuk yang fasa awal-awal lah, fasa dah bina, tak dah nak bunyi benda lagi, pi. Benda dah, pi tu dah lama dah terbina, buat apa lagi yang you nak cari bunyi pi. Contoh Okay, lepas tu kita ada juga type of installation method kita by vibrating. Maksudnya, kenapa dia ada vibrating ni ataupun yang pushing into the earth ni? Sebab mungkin kawasan yang kita buat construction adalah di tepi sekolah atau tepi hospital. So sangat diperlukan lah untuk yang jenis vibrating ataupun pushing into the earth. Kalau you nak buat ECRL tepi jalan, nak buat dia punya pit stop dia, ECRL kan banyak lautan bawah sikit tau. So buat apa you nak pakai vibrating? Tak apa je nak pakai hammering. Macam tu lah ibaratnya dah. Okay. Alah, untuk driven pi ni juga, saya sambung kat sini. Dia adalah install grade structure member, yang mana dia maksudnya kita install dia adalah sebiji yang kita masukkan dalam ground surface lah. So driven pi ni ada 2 jenis lah, iaitu displacement ataupun non-displacement pi. Untuk displacement pi, kita kena dia adalah considered as soil shape, dan during installation dia akan displace the soil tree. Bermaksud dia adalah jenis yang tak ada lubang kat tengah. So bulat pi tu memang ada lubang kat tengah. Bila you masukkan dia dalam tanah, kita dah serta-merta menggantikan dia punya soil. Macam itulah ibaratnya. Tapi berbeza kalau melalui dengan non-displacement pi ni, sebab dia jenis hollow ataupun outline. Okay, boleh tengok ni. Ini adalah displacement pi, yang mana dia adalah soil shape, yang waktu kita installkan dia ada soil yang akan dipindahkan secara lateral. And then kalau non-displacement pi, dia adalah jenis hollow. This one, nampak? Hollow. Ataupun outline, maksudnya dia tak ada benda kat dalam dia tu. So kita tak perlu pindahkan ataupun gantikan soil yang hilang. You just tekan je, soil tu still ada dekat dalam. Itu maksud dia. Okay, so untuk go to the drilled pi pula, apa beza dia dengan drilled pi ni? Drilled pi ni dia made of concrete ataupun cast of wood in a plastic state into a drilled hole in the earth. Bermaksud dia adalah sejenis yang kita pakai casting jugalah. Ada dia punya apa panggil? Dia punya badan dia tu untuk kita nak jadikan. Bekas lah mold. Okay. Complete dry pi cannot be easily inspect after installation. Maksudnya biasanya kalau pi yang kita dah install, drilled pi ni kita tak boleh nak terus inspect. Sebabnya
dia sangat susah untuk nak install dalam keadaan soft ataupun loose soil atau wet ataupun marine condition. So basically yang menggunakan yang kawasan yang very soft ataupun loose soil, wet and marine condition, dia adalah ada di Bempai lah, bukan Relate Pi. Macam tu. Sebabnya Relate Pi dia memang bukan yang jenis kuat pun. Kalau nama apa tu? Kalau di Bempai dia bagus. Okay. So, remove soil from the ground and the resulting ground hole is filled with concrete ataupun ground. So bila kita nak removekan dalam, boleh je nak removekan soil tu, tapi gantikanlah dengan maksudnya bila you nak installkan dia, you tak perlu nak buang tanah yang ada, you just masukkan dia. Tapi boleh je lah, maksud saya kalau you nak fill dengan konkrit, you buang tanah, you fill konkrit, benda tu akan lagi stable lah. Okay, macam ni lah you boleh bayangkan bila kita fill konkrit kat dalam ni. Ni dia nak buat benteng lah actually. Menarik benteng ni, sangat kuat ni sebab dia punya pressure berapa tu. Okay. Boleh? Ya boleh. Yeah. Okay. So itu adalah antara installation method. Okay, untuk structural use, tak ingat dah. Kat sini ke? Okay, lambat lagi ni. Okay. Untuk structural use, maksudnya keadaan bila mana structure tu kita nak gunakan kan. Okay. Driven Pi can be classified by the structure design function. Maksudnya kita kena design dia berdasarkan function dia lah. Ataupun by material yang kita nak buat dia tu. Okay. Pi classified by structure use will fall into one group or following group or combination of this group. Bermaksud Pi class atau structure use yang kita akan guna bagi Pi ni, dia ada 3 level ni lah. Bukan level lah, 3 contoh. 3 cara macam mana kan. Okay, so yang pertama kita adalah resistant vertical compressed shear force. Bermaksud untuk kita nak cover dia punya resistance yang vertical. And then resistant lateral force nak cover yang lateral. And then yang last sekali untuk kita nak cover dia punya tension force. Tension force ni mostly dia punya ketahanan dia lah. Most likely lah Okay, just kita nak go through untuk yang ni, untuk this one, kita akan cakap pasal resistant vertical compression force yang mana the anticipated support required resistant to vertical compression load such as molding, bridge, tower and tank. Okay, so dia kata kalau yang vertical resistant ni, dia adalah yang mampu untuk nak menahan load yang vertical. Contoh bangunan ataupun bridge atau dock, tower dengan tank lah. Okay, benda-benda yang vertical lah. Okay. And then resistant lateral force. Okay, resistant ni adalah force yang kita support daripada side ataupun laterally, kiri kanan. Shape Pi, tengok ni shape Pi ni. Tengok ni macam mana dia boleh cover kawasan ni without tekanan yang dikenakan dekat laut yang dekat air ni pergi direct ke dia. Jadi dia kuat lah. So as in shape Pi, Murray and Van Pi and other similar situation. Okay, untuk resisting tension force adalah melibatkan counteracting wind ataupun overtune load. Maksudnya kalau tiba-tiba ada kuat sangat wind kan, dia akan boleh membuatkan dia counteracting lah, dia berpusing. Dan ataupun dia overtune the load. So opposing buoyancy and floating force as in tank, maksudnya memang betul pun. Bila kita face buoyancy force atau benda yang berterapung yang dekat tank, full mooring Pi exactly load balance inputting design limitation. Bermaksud apa? Contoh-contoh yang diberi adalah kat sini load balance inputting design limitation. Kalau kita nak load kan sesuatu barang yang kita nak design, dia adalah sangat limited lah untuk tension force ni. Sebab dia adalah yang melibatkan countering and elaborating load. Benda yang unexpected juga. Okay. Boleh?
Boleh? Dah rehatkan 5 minit. Rehatlah 5 minit. Sebelum saya masuk yang ni. Boleh? Rehat 5 minit 11 sebelum masuk balik 11 5 minit masuk balik.